including me, which is very good. Okay, Alhamdulillah, improvement yang banyak berbanding kelas pagi tadi. Kelas pagi tadi less than 10 ya. Allah, tak apa, saya tak nak cakap banyak dekat sini sebab saya tak nak membebankan orang yang hadir ni dengan bebelan yang tak sepatutnya. Okay, mari kita start ya. Sebelum kita mula, I would like to saya nak berterima kasih kepada, dia tak ada pula hari ni. Nak berterima kasih kepada Takif, Haris Haikal, Iman kerana berkongsi dengan saya apa masalah yang kamu hadapi semasa membuat poster untuk kita punya majalah ni. Malahan Iman dan kumpulan Sasha telah berkongsi dengan saya propose mereka juga dah berjanji untuk bagi new deadline. Macam tu cara kita communicate ya. Kalau kamu ada masalah, terus share dengan kamu punya kamu punya instructor, kamu punya cikgu pada masa tu, apa isu-isu yang kamu hadapi. Sebabnya inilah cara kita melatih diri kita menguruskan pembelajaran kita. Okay? So kalau ada isu, ada masalah atau nak belajar pakai app apa, bagi tahu private message saya supaya kita boleh selesaikan bersama-sama. Saya willing to extend deadline ni lagi, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tak share kamu punya isu atau masalah, macam mana saya nak bantu kan? Jadi kalau saya tahu apa masalah dia, kita sama-sama berfikir macam mana kita nak selesaikan. Okay, so thank you so much for coming. Takif dah ada dah. Takif pun dah ada. So thank you so much Takif dengan Haris Haikal sebab communicate dengan saya macam mana nak buat dan sebagainya. Okay, so suka untuk saya ingatkan sebagaimana pesanan Danish dengan Sufi sebelum ni, kita nak hasilkan karya yang memang kita punya idea. Kena ada originality lah. Jangan ambil bulat-bulat. Mungkin kamu ambil daripada yang kamu Google tu, kamu ambil sebagai guide. Kamu nak buat pattern yang macam ni, tapi gambar dia lain sikit lah, atau tulisan dia lain sikit, gaya bahasa dia lain sikit, sesuai dengan kita punya tema. Okay, kena discuss dalam kelas. Nanti kita punya tema tu gambar yang macam mana kan. Mungkin perlu discussion lebih lanjut lah pasal isu ni. Okay, sebagaimana saya mention sebelum ni, hari ni kita akan masuk chapter baru, iaitu genetik. Jadi sebelum kita mula, sila pastikan kamu ada buku teks, buku tulis dan juga buku kerja. Siapa yang tak ada buku kerja, jangan risau. Saya dah screenshot muka surat mana yang kita akan guna dan kamu boleh salin daripada screenshot tersebut. Okay? So, mari kita tengok part yang pertama. Okay, hari ni kita nak discuss satu soalan saja, iaitu apakah bahagian dalam sel yang mengawal pembahagian sel? Apakah bahagian dalam sel yang mengawal pembahagian sel? So basically, kita akan mengkaji struktur nukleus. Struktur nukleus. Sebelum ni kita dah belajar mengenai struktur dalam sel. Seingat saya masa form 1, kita ada satu eksperimen ni, kita observe sel pipi. Kita memerhatikan sel pipi menggunakan mikroskop. Kita lukis satu bulat besar untuk mewakili sel, dan satu bulat kecil warna hitam di dalam bulatan tersebut untuk mewakili nukleus. So, dalam badan kita ada banyak sel, tetapi setiap sel ini mesti ada titik hitam tu, iaitu nukleus. Dan nukleus ni berwarna hitam sebab dalam nukleus ni ada banyak berbenang kromosom. Kromosom ni apa? Kromosom ni adalah berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik. Asid nukleik tu apa? DNA lah. Asid nukleik dan protein. Kenapa asid nukleik dan protein? Sebab DNA ni benang yang panjang. So, benang yang panjang sama juga dengan benang yang kita ada kat rumah. Macam mana kita simpan?
Benang tu kita pintal pada satu silinder plastik yang kita panggil sebagai gelendung benang. Kejap ya. Saya share gambar gelendung benang. Kotlah ada yang tak kenal kan. Okey. Okey ya, sekejap ya. So, benang. Okey ya. Benang ni sama macam benang dalam kehidupan kita, benang yang kita guna untuk jahit baju tu. Kromosom ni asid nukleik ni benang dia panjang. So kita kena pintal pada satu struktur yang kita panggil sebagai protein, satu struktur protein. Sama juga macam benang dalam kehidupan kita, benang ni panjang. So bila kita beli dari kedai, benang tu dah dipintal pada struktur gelendung, pada plastik gelendung yang kat tengah-tengah ni. Jadi kita nampak nukleus tu warna hitam sebab terlalu banyak kromosom, terlalu panjang kromosom yang disimpan dalam setiap nukleus sel. Okey. Kemudian kita tengok pula kat sini apa yang ada dalam kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam kromosom ada DNA. Cuba tengok gambar yang pertama tadi balik. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada struktur yang bentuk X tu, nama dia kromosom. Dan dalam kromosom ada DNA yang ada macam dua benang hijau yang berpintal tu. Nama dia DNA. So DNA ni anak-anak adalah terdiri daripada dua rantai polinukleotida. Cuba tengok gambar tadi semula. Gambar tadi tu ada dua line hijau kan? So, satu line hijau tu adalah satu rantai. Satu lagi line hijau tu adalah satu lagi rantai polinukleotida. Saya nanti saya akan sharekan gambar dia lagi satu. Dan dua rantai polinukleotida ni berpintal antara satu sama lain. So dalam istilah sains, berpintal ni kita kata helix, atau dari English word helical. So helix sebab dia berpintal, ganda dua sebab ada dua rantai. Sebab itulah struktur DNA juga dikenali sebagai struktur helix ganda dua. Struktur helix ganda dua. Saya tunjukkan lagi satu gambar. Saya tunjukkan lagi satu gambar di sini. Okey. Kalau garis hijau tadi kita tengok betul-betul, okey ya. Gambar yang kiri sekali ini adalah DNA yang belum berpintal. Ada dua rantai polinukleotida kat situ. Pada gambar sebelah kanan yang saya buat petak merah tu, satu petak merah ialah satu rantai polinukleotida, satu lagi petak merah ialah satu lagi rantai polinukleotida. So, dua-dua rantai ni berpintal antara satu sama lain. Jadi, sebab itulah nama dia helix ganda dua. Helix sebab berpintal, ganda dua sebab ada dua rantai. Up until now, ada apa-apa nak tanya tak? Basically, dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dan sifat DNA ni strukturnya kita kenali sebagai struktur helix ganda dua. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada apa-apa nak tanya setakat ni. Okey, kita teruskan. Kemudian, bila kita tengok dalam DNA pula. Dalam DNA pula. Tadi, pada gambar tadi, dalam DNA ni kita nampak ada huruf-huruf kan? Ada huruf T, G, A, C. Ada 4 huruf. Ada huruf A, ada huruf T, G dengan C. Jadi,
kombinasi 4 huruf ni merupakan kod kepada gen. Okey, kod kepada gen. For example, kombinasi dia ialah ATT. So ATT tu untuk gen yang membawa maklumat pewarisan bentuk hidung misalnya. Kod dia ialah ATTCGG. Itu adalah gen untuk membawa maklumat pewarisan warna mata. GAACCC. Itu adalah maklumat pewarisan untuk boleh atau tak menggulung lidah dan sebagainya lah. Untuk kita nak tulis kod untuk menyampaikan maklumat, kita gunakan semua huruf A, B, C sampai Z. Kombinasi huruf A sampai Z ni lah yang menjadi kod untuk kita baca dan kita faham perkataan tu maksud dia apa, ayat tu maksud dia apa. Dalam DNA, kod itu tadi adalah dalam bentuk dipanggil sebagai gen. Kalau macam kita gabungan 3 huruf GEN, gen, itu kod untuk perkataan gen menggunakan 3 huruf. Menggunakan 4 huruf ini saja, A, T, C dengan G, gabungan A, T, C dan G yang pelbagai inilah yang menentukan kamu warna mata coklat tapi kakak kamu warna mata hitam. Kamu berambut kerinting tapi adik-beradik kamu semua rambut lurus. Sampai mati kena ejek anak angkat misalnya. Ataupun kebolehan menggulung lidah. Kamu boleh gulung lidah tapi classmate kamu ramai pula tak boleh gulung lidah. Nanti kita try sama-sama. Okey. So inilah kesimpulan dia. Kalau kita tengok lagi sekali kesimpulan daripada perbincangan ini, iaitu dalam sel, sekali lagi saya forward gambar yang sama ya. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom adalah berbenang halus dan yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Dalam kromosom ada DNA. DNA ada 2 rantai polinukleotida yang berpintal antara satu sama lain. Dan dalam DNA ada kod untuk menghasilkan maklumat gen. So gen inilah maklumat atau unit asas perwarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Sebab itulah walaupun kita adik-beradik, rupa kita sama, similar but different. Sama tapi tak serupa sebab ada sedikit perbezaan dari segi gen yang mak ayah kita bagi pada kita berbanding adik-beradik kita. Ataupun ada juga setengah gen pada atuk kita ada, pada mak ayah kita tak ada, tapi dapat pula kat kita. Itu pun disebabkan oleh fungsi gen ini. Okey. Saya nak buat sedikit eksperimen. Salah satu ciri yang diwarisi, yang dibawa oleh gen adalah kebolehan menggulung lidah. Okey, kebolehan menggulung lidah. Ini kebolehan menggulung lidah yang normal lah, yang normal. Ada juga yang sangat unik cara dia gulung lidah. Nanti kejap ya, saya share different types of gulung lidah. Siap macam boleh buat bentuk-bentuk lagi. Sebagai contoh, ini macam mangkuk. Najihah kata macam mangkuk. Cuba Najihah tengok gambar ni. Saya hantar ya. Ada yang bentuk macam clover, ada yang bentuk zigzag dan macam-macam lagi ya. Cuba tengok. Okey. So ini adalah gambar yang menunjukkan orang yang boleh menggulung lidah. Okay, orang yang boleh menggulung lidah. So kalau kamu boleh buat gambar macam gambar first atau mana-mana gambar, atas sebelah kanan boleh buat. Dahsyat. Okey. Cuba cek diri sendiri dulu. Okey, saya nak buat sedikit survey. Kalau kamu boleh buat mana-mana satu gulung lidah seperti gambar first atau gambar yang 4 tu, sekejap ya, ini dia punya ni. Sekejap ya.
Okey. Sekejap. Okey. Okey ya. Sebelum kita buat survey pasal golong lidah tu, saya nak buat kejap. Itu. Saya nak buat sedikit quiz mengenai definisi gen, DNA dengan kromosom. Oh, Haziq nak tulis apa tadi, Haziq? Silakan, Haziq. Oh, Tak ada apa-apa, cikgu. Oh. Tekan je. Oh, tertekan. Okey ya. So, sebelum saya buat eksperimen pasal golong lidah tu, boleh praktis dulu. Kamu boleh golong lidah yang mana? Gambar first ke atau 4 gambar bawah? Sufi rupanya boleh buat macam gambar atas kanan yang macam mangkuk besar tu. Power. Okey. So, sebelum saya buat eksperimen pasal kebolehan menggulung lidah tu, saya nak buat sedikit quiz lah mengenai apa yang kita dah belajar tadi, iaitu dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Okey, sekejap. Saya nak tunggu Haziq type apa. Oh, okey. Kalau itu lidah macam tu, itu dia buat plastik surgery kan? Okey, yang ini plastik surgery ni. Ada setengah orang macam tu ya, dia saja buat fork tang macam tu. Okey. So, I would like to start the quiz now. A quick revision pasal istilah-istilah tadi ya. Quick revision saja. Okay, I will start this quiz. Okay, boleh klik I am ready. Ada 4 soalan saja. So when you click I am ready, we can start.
Okey, satu lagi soalan. Okey, tahniah. Okey, tahniah Ain Kalisha. Betul semua. Okey, okey, tahniah juga kepada Kaisara dan lain-lain. Okey, 12 submission ya. Dahsyat. Okey, it's okay. Nanti kamu boleh klik share quiz ni dan boleh cuba lagi sekali. Tak ada masalah. Okey. Okey ya. Masa dia 1 minit setiap soalan. You can simply take your time to answer kan. Okey. Yes, yes. Tulis. Confuse DNA with acid. Okey. So acid nukleik tu ada 2 jenis. So salah satu jenis dia ialah DNA lah. Gitu ya. Okey, berbalik kepada gambar ni tadi. Sekejap. Let me see. What are you nak rematch? Nanti saya kena set supaya boleh shuffle question and shuffle answer dulu. Baru kita boleh rematch. Okey. Tak apa, nanti kita try ya. Okey. Okay, I see. Alright, now berbalik kepada persoalan tadi pasal kebolehan menggulung lidah ni tadi. Okay, ya. So, if you can at least do this, okay, saya nak buat sedikit survey sekejap ya. Untuk survey ni, okay, ya. Okay. Bolehkah kamu menggulung lidah? Okey, tolong jawab survey ni. Kalau boleh, at least boleh buat minimum yang ini. Kira boleh lah tu. Okey. Saya nak tengok kelas hari ni berapa orang boleh gulung lidah, berapa orang tak boleh gulung lidah. Dia bukanlah sejenis kecacatan ya, ia adalah sejenis variasi dalam kehidupan manusia kan, kepelbagaian dalam kehidupan kita ni. Okey. Most of you can Untuk Sufi ni patut saya kena buat kategori lain. Bolehkah kamu menggulung lidah secara ganjil? Itu kategori untuk Sufi lah. Okey. Okey. Kita ada seorang. Dania tak boleh ya. That is a good finding. Tak ada side effect apa-apa kalau tak boleh buat. It's just a different abilities, different human abilities. Tak ada masalah. Okey. Tiada masalah jika tak boleh gulung lidah ya. Okey. Tak ada apa-apa. Okey. So, ada lagi ni yang nak jawab ni. Sekejap ya. Ada satu lagi saya nak ni. Okey ya. Seterusnya, okey ya. I think most of you have already answered kot. Okey, alhamdulillah sudah ada 12 submission. Okey, seterusnya saya nak buat survey mengenai ini. Saya nak survey kamu punya ibu jari ya. So bila untuk ibu jari pula, variasi seterusnya ialah ini. Adakah kamu mempunyai regular thumb atau hitchhiker's thumb? Bila kamu buat tunjuk good, kamu punya jari yang macam mana? Nanti sekejap saya akan share dia punya survey. Kamu check dulu jari kamu yang mana? Yang straight ni ke atau yang melengkung? Okey, kamu check dulu sekejap ya. Saya share dia punya dia punya survey. Okey. Sekejap ya. Tak boleh pula saya nak forward ni. Sekejap. Check dulu ibu jari masing-masing. Okey.
Okey ya. So, kalau sekejap ya. Mhm. Okey, saya hantar. Okey, saya dah hantar. Okey. Ibu jari kamu jenis yang mana satu? Hitchhikers yang melengkung ke ataupun yang regular, straight saja? Waktu kecil suka stem jari. Ha. Okey. Saya tak tahu kaitan dia masa kecil tu macam mana, tapi dia memang kebolehan nak jadi regular atau hitchhikers thumb ni memang diwarisi lah. Ini adalah antara ciri-ciri yang dibawa oleh gen lah. Okay. Jari lain boleh bengkok. Oh, jari lain boleh bengkok. Oh, nanti saya cek variasi yang macam mana pula ya. Itu satu kajian kes yang unik tu, jari lain pun boleh bengkok. Tapi siapa yang jadi dancer memang jari dia boleh melengkung kan? Betul-betul Sufi kena hantar gambar. Oh, dahsyat ni kebolehan ni. I can twitch my knuckles. Okay. Mahdi Mahdi pula. Sufi betul cadangan Danish tu. Saya setuju. Kena hantar gambar ni Sufi. Okay. Alright, sudah ada 14 submission. Okay. Saya tak sure, tapi saya nak tanya jugalah variasi dari segi lain pula ya. Sekejap ya. Jenis lain pula. Sekejap ya. Ada satu lagi variasi yang saya nak tahu juga, iaitu jenis darah. Sekejap ya. Jenis darah ada 4 jenis, iaitu darah jenis A, B dan AB dan O. Okey, saya hantar sekarang. Oh, saya tak tahu. Okey, tak apa. Kalau tak tahu, tak apa. Untuk siapa yang tahu dulu? Okey, untuk siapa yang tahu dulu jenis darah. Okey, kalau tahu, okey, bagus. Kalau tak tahu pun tak apa. Dahsyatnya. Begitu sekali melengkung dia. Power. That is a good variation. Okay, nanti saya cari research paper pasal variasi ni. Kot lah kan. Jari boleh touch belakang ya. Okay, mari kita tengok jenis darah ya. Okay, ada yang tak tahu jenis darah, tak apa. Semua orang boleh tengok gambar yang Sufi share tu ya. Dahsyat jari dia. Boleh sampai ke belakang noh. Okay, power. Itu satu kebolehan yang unik. Okey, so kita dapati dalam kelas 4 kosmik sekarang, ramai juga ya orang darah jenis O. Okey, good. Tapi memang di dunia ini orang darah jenis O memang ramai lah. Itu pun saya tak tanya lagi A positif ke, A negatif ke, B positif ke, B negatif. Okey. Mungkin saya rasa kamu dah belajar dalam sains. Siapa yang mempunyai darah jenis A hanya boleh menerima, kalau kamu kekurangan darah lah, hanya boleh menerima darah jenis A dan darah jenis darah jenis O. Orang darah jenis B hanya boleh terima darah jenis B dan darah jenis O. Okay ya. So kamu kena ingatlah nama-nama ni. Syazanina, Takif, Aiman, Kaisara. Ini siapa ni? Saya pun tak tahu siapa ni. Kamu kena ingat nama-nama ni ya. Nanti kalau kekurangan darah, kita kena cari orang-orang ni. Orang-orang kat darah O ni. Orang yang darah AB, Syasha ni adalah orang yang paling laki.
Sebab Syasha dia boleh terima darah daripada orang yang darah A, darah B dan darah O. Dia adalah penerima universal. Dia boleh terima darah sesiapa saja. Tetapi orang darah O dia kesian sikit lah. Dia pemurah. Dia pemurah sebab dia penderma universal. Dia boleh derma darah dia pada orang darah A, darah B dan darah AB. Tetapi orang darah O hanya boleh terima darah daripada orang darah O saja. So Kaisara, Aiman, Takif, Syazanina, semua-semua yang kat kumpulan darah O ni, tolonglah kenal masing-masing ya, sebab ini je lah kamu punya sumber darah untuk kelompok kosmik, sumber darah yang sama jenis. Okey. Dahsyat juga hampa ni. Ada juga variasi ya. Saya tak sangka pula orang darah B ni spesies yang terancam. Okey. Bila kamu nanti bila kita akan belajar lagi sekali pasal pewarisan ni, kita akan tengok ada satu kes. Saya selalu gunakan contoh diri saya lah. Saya darah saya ialah darah jenis A, suami saya darah jenis B. Tetapi anak-anak saya dua orang, kedua-duanya darah jenis O. So saya selalu bagi situasi ni. Adakah saya anak-anak saya bapa dia orang lain? Itu soalan dia. Adakah anak-anak saya itu anak angkat? Okey. So dalam Form 4 punya silibus, kita akan belajar part ni. Kita akan belajar macam mana ayah dan ibu yang darah jenis A dan darah jenis B boleh ada anak darah jenis O. Menarik kes ni untuk kita bincangkan. Okey, so kita simpan dulu perbincangan tersebut sebab kalau nak bincang pasal tu, kita kena habiskan dulu bab genetik ni. Jadi hari ni kita dah belajar dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA dan dalam DNA ada gen. Saya selalu bagi contoh ni. Selalu je saya akan bagi soalan, Cikgu Nadra berdarah jenis A, suaminya darah jenis B, tapi anak-anak dia darah jenis O. Buktikan bahawa Cikgu Nadra tu tidak curang. Kan menarik tu. Tapi itu yang selalu orang-orang CSI ke paternity test ke buat. Itulah persoalan dia. So anak-anak, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Itulah Kaisara, boleh jadi macam tu. Boleh jadi source of confusion kan. Okey, tak ada. Okey, apa beza darah positif dan darah negatif? Okey, pada darah kita Najihah, selain daripada jenis darah betul-betul paling rare AB minus, ada satu protein pada sel darah ni. Kalau orang yang darah dia jenis positif, katalah B positif, maknanya protein special dekat darah tu ada pada dia. Siapa yang darah dia A positif, B positif, O positif, maknanya dalam darah dia ada protein special untuk darah. Siapa yang darah dia A negatif, B negatif, O negatif, AB negatif, dalam darah dia tak ada protein special tu. Negatif positif ni Najihah, dia jadi masalah bila kamu kahwin sekali. Kalau kamu adalah darah jenis negatif, especially dekat orang perempuan lah. Kalau orang perempuan darah dia jenis negatif, A negatif ke, B negatif ke, AB negatif ke, O negatif ke, kahwin dengan suami dia pula darah jenis positif, A positif ke, B positif ke, AB positif ke, O positif ke, anak yang first, kehamilan yang pertama dia akan jadi kehamilan yang sukar. Kemudian jika tidak diambil tindakan dengan mendapatkan rawatan yang betul, boleh jadi keguguran pada kehamilan yang pertama. Dan jika tidak dapat rawatan susulan selepas kehamilan pertama, kemungkinan susah nak dapat kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya. Okay. So orang dulu-dulu selalu kata macam apa nak kata ni sebagai contoh, kes ni adalah yang berlaku dalam keluarga saya sendirilah, dalam saudara mara saya sendirilah. So saya ada
Saya ada seorang saudara yang kaki dia macam bahagian pergelangan kaki dia tu macam bengkok, lutut dia sedikit bengkok. Bukan penyakit rickets, tetapi disebabkan oleh masa mak dia mengandungkan dia, mak dia kekurangan nutrien. Rupa-rupanya mak dia tu adalah darah jenis negatif dan bapanya darah jenis positif. So kehamilan pertama tu sangat sukar untuk mak dia tu. Masa mak dia mengandungkan dia sangat susah sampai kena duduk di hospital seawal 6 bulan mengandung. Dah kena duduk hospital, kena drip. Dia punya alahan sangat teruk, dia kena buat blood transfusion sebab kesan daripada perbezaan jenis darah ibu dengan ayah tadi ya. So anak yang dilahirkan tu ada masalah tulang sebab masa mak dia mengandungkan dia tu tak cukup nutrien, tak cukup kalsium untuk membina tulang. Jadi anak yang dilahirkan tu tulang dia tak berapa kuat lah. Itu satu. Nombor dua, didapati selepas itu dia memang mak dia dah tak mengandung dah. Susah nak dapat anak yang seterusnya. Sebab itu limitation teknologi masa tu lah. Dah umur saudara saya tu pun dah umur dia dekat 50 tahun. So itu cerita 50 tahun dulu. Okay, itu cerita 50 tahun dulu. Tapi sekarang isteri positif suami negatif, isteri positif suami negatif tak ada masalah. Masalah dia dekat bila isteri tu yang negatif. Menarik kes ni ya. Tapi untuk silibus kita tak belajar lah. Tapi budak bio form 5 dia kena belajar benda ni. Menarik kan? Dia kena cerita kenapa anak tu ada masalah kepertumbuhan, kenapa kena buat blood transfusion dan sebagainya lah. Tapi untuk sains tingkatan 4, kita akan cerita pasal kes curang tadilah. Mak ayah darah A dengan B, anak-anak darah O. So curang ke? Kan menarik kan? Jadi macam title drama pula. Okey anak-anak, sekarang dah pukul 1.17 dan kamu pun tak ada soalan. Homework untuk hari ini ialah muka surat 40 dalam buku kerja. So, sekejap cikgu, tapi kenapa kalau orang sepak kaki saya, diorang cakap sakit, diorang cakap menarik tu Elisha. Saya tak boleh nak bagi komen Elisha sebab kita tidak pernah jumpa secara bersemuka. So I need to test you a bit. Cikgu, kenapa darah jadi banyak jenis? Kenapa tak satu jenis je? Kenapa ya? Apa kelebihan ada banyak jenis darah ya? Menarik tu. Okey, saya simpan soalan Danish tu. Kita kena cari sama-sama apakah kelebihan ada banyak jenis darah. That is a good question. Okey, ini homework untuk hari ni ya. Dalam workbook, dalam buku kerja muka surat 40. Untuk orang yang tak ada buku kerja, dia boleh simply dalam buku nota dia baca soalan ni dan dia terus salin. Tulis hari dengan tarikh hari ni, tulis latihan buku kerja muka surat 40 sebagai tajuk, dan kamu terus tulis jawapan untuk soalan 1 apa, jawapan untuk soalan 2 apa. Next class esok kita akan bincangkan jawapan-jawapan ini. Ini adalah soalan 1 tu pentaksiran untuk kefahaman hari ini dan sedikit pengenalan untuk apa yang kita akan belajar esok. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya berhenti dulu takat ni. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah join kelas hari ini. Gunakan masa 10 minit yang berbaki ni untuk menjawab soalan muka surat 40. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir dan sudi mendengar pengajaran saya hari ini. Kenapa Mahdi? Oh, okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sekejap ya, jangan keluar dulu. Mahdi nak ambil kehadiran jap. Sekejap ya. Saya rekod juga. So, in case lah ya. In case. Okey, Iman ada. Okey. Okey, kejap ya. Betul tu Najihah. Jangan lupa work on the poster.
Saya rasa kumpulan Najah dah nak siap kot. Hari tu saya dah nampak dah. Okey. Mahdi dah dapat ke attendance semua orang? Tiba-tiba jadi 18 orang Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Thank you so much for coming. Assalamualaikum. Jangan lupa baca doa makan sebelum makan. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Have a nice day. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dah Bita Shon. Alah, lupa nak cari. You're welcome. Sama-sama, Syasha. Itu Iman, cikgu. Oh, Iman. Oh, terima kasih, Iman. Oh, Iman datang berkampung rumah Syasha, ya? Yep. Oh, okey lah. Settle dah masalah internet rumah Iman. Kesian Iman. Okay, Sasha. See you.